semua warga-warga, para ibu bapa ataupun para pelajar yang sudi datang untuk join perkongsian kita pada petang ni. Sebelum saya bermula, saya memperkenalkan diri lagi sekali. Nama saya Atif Khalili Ahmad. Saya masih cik, bukan puan lagi. Sebab tadi Encik Bob kata puan Atif kan, saya bukan puan lagi. Tapi tak apa. Okay. Saya bekas pelajar graduan Wuhan University. Saya belajar dekat China selama 5 tahun. Setahun di Beijing untuk asasi dan 4 tahun di Wuhan University dalam kursus kewangan. Okey, itu sedikit lah saya punya background. Tapi kalau ada apa-apa persoalan sebentar lagi sepanjang saya membuat perkongsian, boleh anda semua just chat je tulis je dekat ruangan chat. Lepas ni habis presentation akan kami cuba untuk menjawab semua soalan-soalan tersebut. Dan saya juga nak beritahu, jangan risau, semua slide ni akan di-share ataupun dikongsikan kepada semua melalui email. Jadi kalau ada yang tak sempat ataupun terlalu banyak sangat maklumat yang saya bakal share nanti, tak sempat nak catat ke apa ke, jangan risau, slide ni akan anda dapat juga nanti. Okey. Jadi kita punya tema hari ni ialah berkaitan melanjutkan pelajaran di China. Kita pun tahu satu pepatah, tuntutlah ilmu walau ke negeri China. So pepatah ni sangat-sangatlah famous di kalangan khususnya kita di kalangan orang-orang Melayu di Malaysia. Kita tahu pepatah ni sangat-sangatlah terkenal. Tetapi kenapa kita ada pepatah yang sebegini? Kenapa kita disuruh ataupun disyorkan untuk belajar ke China kan? Kita kenalah memikirkannya kenapa. Jadi okey, sebelum tu saya nak minta maaf, saya punya slide ni dia tak boleh buka slide show, jadi saya kena manually tekan dan saya minta maaf kalau ada sedikit lambat ke, delay ke, tapi apa-apa masalah boleh juga beritahu dekat ruangan komen. Okey, kenapa China? So, saya akan kongsikan sedikit background berkaitan negara China. Kita tahu negara China ialah ekonomi kedua terbesar di dunia selepas US. So, tengok dalam carta yang saya kongsikan di slide ni, kita boleh nampak 15% ataupun dekat 16% GDP dunia ialah daripada China. Dan dia taklah lari jauh sangat berbanding US. Lepas tu kita boleh tengok juga China punya GDP ni, kalau kita ambil UK, Germany, France tambah sekali pun dia macam baru boleh lebih kurang dengan China. So kita boleh nampaklah betapa agak besar juga negara China ni pada masa sekarang. Okey, lepas tu selain itu China juga mempunyai hubungan diplomatik dengan Malaysia selama 46 tahun. Kalau untuk tahun inilah, tahun 2020. Anda juga lihat, tengok di bawah itu adalah gambar lama Tunku Abdul Razak tahun 1974. Beliau termeterailah hubungan diplomatik time tu. Dan alhamdulillah sampai tahun ini kita dah 46 tahun lah menjalinkan hubungan diplomatik dengan China. Maksudnya ini memang sahabat yang lama lah, sahabat lama Malaysia. Okey. Lepas tu, selain daripada itu, China juga ialah rakan perdagangan terbesar Malaysia selama 11 tahun berturut-turut. Kita boleh tengok dekat carta yang saya kongsikan daripada matrik as of April 2020. Tengok China total export dia masih paling tinggi lah, walaupun kita ada pandemik, ada COVID ke, ada apa ke, tapi dia still di tangga teratas. Dia maksudnya dia sangat-sangat firm lah kita punya dagangan kita dengan China ni. So bila kita tahu, bila dia jadi rakan perdagangan terbesar ni, maksudnya banyaklah peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang investment, semua banyak peluang begitu kalau kita antara Malaysia dengan China. Okey. Selain daripada itu, saya minta maaf kalau saya laju sangat, boleh just bagi tahu saya ya. Tapi sebab ini adalah just informasi umum, so saya cuba untuk lajukan sebab belakang nanti akan ada lagi banyak informasi yang khususnya berkaitan melanjutkan pelajaran ya. Okey.
Yang ini pula One Belt One Road. Ini pun kita tahu adalah projek gergasi juga daripada kerajaan China, di mana dia cuba untuk membantu beberapa negara yang tersenarai. Contoh dekat kalau kita tengok South Asia, South China Sea, Central Asia, dia cuba untuk linkkan negara-negara tersebut supaya kita dapat manfaat ekonomi yang lebih mapan lah. Okay. Ini adalah One Belt One Road. So antara projek-projek yang berkaitan, kalau dekat Malaysia kita boleh tengok Taman Perindustrian Kuantan Malaysia China di Pahang, Gerbang Melaka, Pautan Kereta Pantai Timur, Kereta Api Pantai Timur, dan Universiti Xiamen Malaysia. Universiti Xiamen ni adalah kerjasama lah antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan China. Dia macam branch, university branch dekat Malaysia. Okay. Itu sedikit sebanyak latar belakang hubungan Malaysia dengan China. Okey, seterusnya kita nak masuk topik pembelajaran, melanjutkan pelajaran dekat China. Okey, setakat ini jumlah pelajar antarabangsa di China sebanyak lebih kurang 492,000 international student ataupun pelajar antarabangsa, dan semua ini berasalnya daripada 196 buah negara. So sangat banyak ya, sangat banyak negara-negara yang menghantar pelajar-pelajar mereka ke China. Dan kita juga lihat pula statistik pelajar Malaysia yang belajar dekat China as of ataupun pada tahun lepas, statistik tahun lepas 2019, sebanyak lebih kurang 9,479 pelajar Malaysia yang melanjutkan pelajaran di China. Dan Malaysia merupakan negara yang berada di tempat ke-15 terbanyak yang menghantar pelajar-pelajar mereka ke China. Okay. So kita boleh lihat kat sini dah ramai ataupun dah makin banyak negara-negara yang memilih negara China untuk mereka menghantar pelajar ataupun berkongsi ilmu pengetahuan. Okay. So kenapa kita nak belajar dekat China? Apa yang menyebab faktor-faktor utama ataupun benda yang kita boleh buat, kita rasa kita boleh consider lah ataupun untuk kita melanjutkan pelajaran dekat China. First ataupun yang pertama sekali ialah China mempunyai banyak universiti-universiti yang terbaik, dan universiti dia ialah mempunyai guru-guru, pensyarah-pensyarah yang sangat berkeupayaan tinggi. Mereka mempunyai perkakasan dan peralatan perisian untuk mengajar yang semua sangat lengkap, dan semua suasana pembelajaran juga kondusif. Kenapa negara China mempunyai banyak kebaikan-kebaikan ataupun contoh macam guru terbaik, perkakasan yang terbaik? Kerana kerajaan China memilih ataupun telah melaburkan banyak sumber dalam pendidikan. Kerana mereka cuba untuk meningkatkan taraf universiti-universiti ataupun bidang penyelidikan di negara mereka. Jadi banyak dana-dana banyak dilaburkan ke arah pendidikan. Oleh sebab itu banyak universiti telah menjadi pusat inovasi dan penyelidikan disiplin. Okey, seterusnya nombor 2. Perbezaan budaya yang kecil dan juga peluang mengenali pelbagai budaya tempatan dan internasional. Apakah yang saya maksudkan di sini? Perbezaan budaya yang kecil tu saya maksudkan ialah cara ataupun apa yang kita makan. Contoh, orang di China masih dikira orang Asia dan kita pun Asia, kita makan nasi. So dalam konteks ini kita tak terlalu banyak perbezaannya, ataupun bila kalau kita pergi ke UK ataupun US, susahlah kita nak dapat makanan ataupun cara-cara makan yang sama kan. Dekat China ni kita nampaklah perbezaan budaya itu yang kecil berbanding kalau kita pergi ke negara-negara Europe. Seterusnya yang saya kata tadi, peluang mengenali pelbagai budaya tempatan dan internasional. Okey, budaya tempatan tu kerana ada 56 kaum dan mereka mempunyai banyak province. Jadi setiap province tu dan setiap kaum tu mempunyai budaya-budaya yang berbeza. Jadi kita boleh belajar daripada situ. Dan budaya-budaya internasional pula, oleh kerana tadi ramai ataupun banyak negara telah menghantar pelajar mereka ke China, jadi kita juga berpeluang untuk mengenali pelajar-pelajar daripada luar negara ataupun negara-negara lain yang turut sama belajar di China. Jadi itu sangat satu peluang yang baguslah. Okey, nombor 3, kelebihan yuran dan biasiswa. Kelebihan yuran,
kalau kita nak bandingkan yuran, kalau kita belajar di universiti swasta di Malaysia ataupun universiti di luar negara yang bukan di China, kalau dibandingkan yuran dekat China ni jauh lebih murah lah. Dan China sebenarnya mempunyai banyak peluang beasiswa kalau kita betul-betul mencari, atau nanti saya akan senaraikan peluang-peluang beasiswa yang ada setakat ini. Jadi so sebenarnya banyak je peluang-peluang beasiswa untuk kita dapat. Okey, seterusnya nombor 4, pekerjaan dan peluang masa hadapan. Kita lihat, kita pun tahu China ni adalah ekonomi kedua terbesar dunia, mempunyai banyak hubungan perdagangan dengan Malaysia dan banyak juga company ataupun syarikat-syarikat China yang based dekat Malaysia, dan banyaklah hubungan bisnes ni. Jadi kebolehkerjaan, peluang untuk bekerja selepas kita tamat universiti itu sebenarnya lebih cerah, kerana banyak juga universiti-universiti di China yang tersenarai dalam kedudukan pekerjaan Siswaza Global QS, di mana banyak universiti ini antara yang ke-50 teratas di dunia. Kita tengok belah kanan, inilah carta-carta QS tu. Kita boleh tengok ada Tsinghua University, Peking University. Tsinghua dengan Peking ni dekat Beijing. Kita pula ada Fudan, Zhejiang, Shanghai Jiao Tong University. Jadi banyak universiti-universiti yang bagus, dan sebenarnya kita boleh mendapat peluang pekerjaan yang lebih banyak kalau kita masuk universiti-universiti di China. Okey, antara sebab-sebab ya. Seterusnya, bila kita tahu kita dah dapat semua background info pembelajaran dekat China, so macam mana proses kita nak pilih universiti kan? Mesti ramai yang bertanya-tanya prosesnya bagaimana. Okey. Prosesnya, contoh kelayakan kemasukan. Di bahagian atas ialah proses untuk pelajar China sendiri. So mereka sekolah menengah 3 tahun junior, 3 tahun senior. So totalnya 6 tahun. So selepas 6 tahun ni mereka akan mengambil peperiksaan kemasukan college. Dan peperiksaan kemasukan college sangat-sangat penting, selalunya dalam bulan Jun tak silap saya. Setiap tahun. Jadi dia macam kita kata STPM lah atau SPM. So dia satu exam yang sangat penting lah untuk masuk universiti. Tapi yang lain berbanding SPM ialah kalau orang pelajar China mengambil peperiksaan ini, mereka boleh terus masuk ke universiti. Tapi berbeza dengan pelajar Malaysia, di mana kita ada 5 tahun sekolah menengah dan kita ambil SPM, dan selepas SPM kita kena ambil asasi dulu sebelum kita masuk ke ijazah sarjana. Jadi selain itu, untuk mereka yang ambil UEC ataupun STPM, mereka terus boleh masuk ke universiti. Jadi yang bezanya adalah bagi mereka yang hanya sampai SPM saja. Jadi siapa yang ambil SPM tu adalah wajiblah untuk mereka mengambil asasi dulu sebelum mereka memasuki universiti di China. Nanti saya akan ulas lebih lanjut berkaitan asasi ini. Jadi ini sebagai info awal proses. Okey. Untuk lepasan UEC, STPM, A-levels, asasi semua boleh masuk terus universiti. Ada juga universiti yang mempunyai kursus ataupun kelasnya diajar dalam bahasa Mandarin ataupun bahasa English. Ada juga universiti yang mempunyai campuran, ada yang English, ada yang Mandarin, ada juga yang fully Mandarin, ada juga yang English sepenuhnya pun ada. Dia ikut universiti ya. Durasi pembelajaran selama 4 tahun, iaitu semester musim buruh ataupun musim bunga. Kalau jurusan kedoktoran dan arkitek selalunya dalam 5 hingga 6 tahun sebab dia termasuk praktikal sekali ya, praktikal dekat China. Dia agak lama sikit. Okey. So macam mana kita nak pilih universiti? Anda mesti ingat tadi saya pernah ada kongsikan kerajaan China telah menyumbang ataupun melaburkan banyak dana dalam meningkatkan taraf universiti kan. Jadi inilah antara projek-projek kerajaan China yang telah mereka lakukan. So antaranya ialah projek 985, projek 211, projek Double First Class University. So ada 3 jenis projek lah setakat ini. Okey.
Untuk kalau lebih lanjut nak tahu apakah maksud 985, 211 ni, boleh search. Tapi basically semua ini adalah projek-projek anti kerajaan di mana mereka meningkatkan dana, mereka banyak membuat international conference dengan universiti-universiti terkenal di luar negara, mereka meningkatkan penyelidikan dan memperbaiki infrastruktur universiti. Jadi banyak benda yang mereka buat untuk menjadikan universiti di China itu setaraf ataupun meningkat dalam carta ataupun ranking universiti di dunia. Jadi kalau anda nak tahu untuk projek 985 dan double first class universiti yang kelas A dan kelas B itu, mereka banyak universiti daripada projek-projek ini adalah berada di tempat ke 500 dalam 500 dunia, carta dunia ya. Tapi dalam semua projek ni, China ni mempunyai banyak sangat universiti, iaitu sebanyak 2,914 universiti. Macam mana kita nak pilih? Macam mana kita nak pilih kan? Okay, satu kita dah tahu kita boleh pilih melalui senarai-senarai projek ini. Okay, selain daripada itu, kita juga boleh consider jurusan yang ditawarkan di sesebuah universiti itu. Antara jurusan popular ialah Artificial Intelligence, Ekonomi dan Perdagangan Antarabangsa, Data Besar, Logistik, Sains Komputer dan Teknologi dan Kewangan. Dan juga tak lupa juga reka bentuk, kejuruteraan, kesenian dan penulisan kewangan. Tapi jurusan-jurusan popular ni ranking dia berbeza ataupun berubah sedikit setiap tahun. Tapi setakat ini adalah yang 4 ke atas tu antara yang popular lah sekarang ini. Jadi bila kita dah tahu jurusan-jurusan apa yang kita nak, kita boleh bermula untuk cari universiti mana yang menawarkan ataupun menjadi pusat penyelidikan untuk sesuatu jurusan tersebut. So saya bagi contoh lah, kalau Ahmad hendak belajar, saya nampak ada seorang raise hand, Goh Ying Hua. Nak bertanya soalan ke? Okay, tak apa. Kalau nak bertanya soalan, boleh typekan di ruangan komen ya. Kami akan baca sebentar lagi. Okey. Ataupun pihak okey, seterusnya. Ahmad, contoh Ahmad nak belajar kejuruteraan mechanical engineering. So apa Ahmad perlu buat? Ahmad kena cari kedudukan universiti sains dan teknologi. Cari ranking dia, okey ke tak? Ataupun dia ada jurusan yang ditawarkan, ada tak kat dalam universiti tu. Lepas tu tengok juga lokasi bandar yang universiti itu berada, tengok juga kelebihan dan keunikan universiti itu, dan reputasi sosial. Reputasi sosial ni macam reviews lah, reviews umum berkaitan universiti tersebut. Selain daripada itu, kita tengok juga universiti itu ada tak kursus profesional ataupun banyak tak penyelidikan saintifik, dan guru-guru dan pencerah-pencerahnya adalah banyak menulis thesis atau buat research tak berkaitan jurusan itu. Selain daripada itu, kalau kita nak lebih spesifik, contohnya kos-kos tempat ataupun kos-kos sara hidup ataupun kos hidup di satu universiti itu, termasuk sewa asrama, makanan bulanan kan. So semua tu utilities, bolehlah kita tanya pengalaman senior-senior yang belajar di universiti itu. Tapi mesti ramai yang macam terfikir macam mana saya nak engage ataupun saya nak kenal senior-senior daripada certain universiti yang saya nak tu. Anda boleh hubungi Liuhua, pihak-pihak Liuhua mempunyai ramai rangkaian kenalan di mana mereka sedang belajar di China dan banyak universiti yang mempunyai pelajar Malaysia, dan kami akan cuba untuk membantu menghubungkan kalian dengan pihak-pihak yang ataupun senior-senior yang belajar dekat universiti tersebut. Okey, selain daripada itu, kena juga ambil kira pekerjaan di mana adakah jurusan yang kita ambil tu mempunyai peluang kerja ataupun kawasan tu, adakah lepas kita habis universiti tu kita ada peluang internship ke dekat lokasi di mana universiti tu berada.
Okey, jadi secara konklusinya, kalau kita nak memilih universiti, kita kena memilih universiti secara objektif dan rasional. So dia ada step dia. Okey, saya bagi contoh. Ini Xiamen University. Boleh tengok Xiamen University, boleh tengok bangunan-bangunannya sangat cantik. Pemandangan luar bangunan, kampus Changzhou untuk gambar sebelah kiri dan Akademi Jimin Mingzhu Selatan Negara yang gambar di sebelah kanan. Xiamen University. Seterusnya ialah Huaqiao University. Huaqiao University ni lebih moden. Sebenarnya universiti-universiti yang saya tunjukkan ini bukanlah universiti yang berada di ranking teratas carta, tapi mereka sangat-sangatlah bagus sebab mereka punya facilities, pembelajaran ataupun pensyarah-pensyarah mereka semuanya berkeupayaan tinggi. Jadi di China kita tak perlu terlalu mengejar ranking universiti, tapi sebenarnya di China banyak sangat universiti yang bagus, kita just pilih saja dan semua yang pengalaman pembelajaran tu insya-Allah semuanya baik-baik ataupun yang terbaik. Okey. Okey, minta maaf dia tak. Okey, seterusnya ialah Ocean University of China, Zhongguo Haiyang Daxue. Ocean University of China ni dekat bahagian dia dekat provinsi yang utara China sikit, jadi agak sejuk. Ini ialah alma mater ataupun universiti pengerusi Liu Hua kita, iaitu Encik Bok tadi. Ini universiti beliau. Jadi siapa yang berminat lebih lanjut berkaitan universiti ni boleh hubungi Encik Bok. Okey, seterusnya Tianjin University of Sport, Tianjin Tiyu Xueyuan. Kalau kita tengok universiti, kalau di China, dia terlalu banyak sangat universiti sampai ada certain universiti sangat fokus kepada satu bidang saja. Contoh yang ni fokus kepada sport. So kita boleh tengok fasilitinya sangat-sangat advance, sangat cukup, lengkap dan luas. Okey. Seterusnya ialah Tianjin Academy of Fine Arts, Tianjin Meishu Xueyuan. Ini pun fokus kepada kesenian. So mereka yang minat seni boleh cari universiti-universiti yang fokusnya kepada seni. Itulah kelebihan ataupun option yang kita boleh tengok dekat universiti-universiti di China. Yang ni pula Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai Zhongyi Yao Daxue. Banyak international student yang datang di sini untuk belajar. Okey, Beijing Institute of Technology, Beijing Ligong Daxue. Dia tengok kemudahan dia, kemudahan maklumat sains yang paling canggih yang mereka ada. Dan kalau tengok dekat belah kanan bawah itu, universiti sebenarnya banyak buat kerjasama dengan Liu Hua untuk menghantar pensyarah-pensyarah untuk berkongsi ilmu ataupun ada conference. So ada exchange program tu. Universiti ni menjadi destinasi lah untuk program-program sebegitu. Yang ini pula ialah Tianjin University, Tianjin Daxue. Tianjin ni dekat je dengan Beijing, naik bullet train dalam setengah jam. Okey, yang ni pula Wuhan University, iaitu universiti saya. Saya rasa universiti saya sangat cantik. Saya kongsi sikitlah gambar-gambar universiti saya, gambar-gambar peribadi. Kalau tengok gambar yang sebelah kiri atas tu ialah pelajar-pelajar Malaysia dekat Wuhan University time Cultural Festival. Kalau di sebelah kanan atas ialah Museum Arts yang kami ada dekat Wuhan University. Sebelah kiri bawah ialah bangunan administration dan dikelilingi oleh bunga-bunga cherry blossom. Okay, cherry blossom sangat terkenal di Wuhan University, selalu menjadi tarikan setiap tahun untuk para-para pelancong datang dan melawat. Okey, di sebelah kanan bawah ialah gambar graduasi saya dan sahabat-sahabat internasional saya yang saya jumpa. Ada yang daripada Korea, Jerman, Afrika, Vietnam dan Kazakhstan. Okey, so banyak banyak jenis orang kita boleh jumpa kalau kita belajar dekat China. Okey, ni antara sakura lah ataupun cherry blossom dekat Wuhan University, sangat-sangat cantik. Okey, seperti yang saya nak terangkan tadi, program asasi tu macam mana sebenarnya? Apa yang beza dengan asasi di Malaysia kan, yang kita tahu?
Okey, asasi ni. Program asasi di Universiti China, dia terbahagi sama ada 6 bulan ataupun setahun. So asasi ni, time dekat asasi ni khususnya kita sebenarnya kena ambil peperiksaan yang dinamakan sebagai HSK ataupun Hanyu Shuiping Kaoshi. Dia macam ujian keupayaan berbahasa Mandarin. So itulah fokus utama semasa asasi. Okey, siapa yang perlu asasi ni? Asasi ni perlu untuk mereka yang lepasan SPM, O-Levels, IGC, SE dan diploma. Dan untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas, bagi mereka yang lebih muda, mereka perlukan jaminan waris untuk pendaftaran. Okay, media pengajaran dan pembelajarannya menggunakan bahasa Mandarin sepenuhnya. Kemasukan musim bunga itu Februari sampai Jun ataupun kemasukan musim luruh iaitu September sampai Jun. So musim bunga ni 6 bulan, yang kemasukan musim luruh ni setahun. Okey, kursus-kursus yang ada semasa asasi antaranya ucapan, penulisan, penenggaran bahasa Mandarin, matematik, sejarah, geografi, fizik, sains dan kimia. Basically perkara-perkara ataupun info-info asas lah berkaitan subjek-subjek yang berkaitan. Tapi kalau sebenarnya asas ini ialah fokusnya lebih kepada kita membelajar ataupun mempelajari bahasa Mandarin dan menduduki peperiksaan HSK. Khusus-khusus yang ataupun subjek-subjek yang diadakan semasa asas ini ada juga wajib dan elektif. Dia mengikut juga universiti masing-masing ya. Okay. Contoh macam aliran seni ataupun sains, dia pun ada dia punya own asasi punya subjek ataupun kelas-kelas. Mungkin berlainan dengan general punya asasi, jadi dia bergantung juga dengan universiti masing-masing. Okey, antara universiti di China yang mempunyai program asasi ialah yang pertama Tianjin University, Jinan University, Huaqiao University, Tongji University, Tianjin Normal University, Shanghai Jiao Tong University dan Shanghai University of Traditional Chinese Medicine. Sebenarnya kalau selain universiti-universiti ini ada juga universiti lain yang tak tersenarai di sini, tapi ini antara universiti yang ada program asasi. Okey, kita masuk tadi HSK kan. HSK ni Hanyu Shuiping Kaoshi ialah ujian kemahiran bahasa Cina. Dia boleh dikatakan seperti IELTS ataupun TOEFL macam dalam bahasa Inggeris kan. Tapi dia untuk bahasa Mandarin. Dia ada ujian bertulis, dia ada ataupun dalam talian termasuk mendengar, membaca, menulis. Dia juga dia merupakan syarat kemasukan untuk masuk universiti di China. Contoh HSK 4 ataupun HSK 5 ialah dia punya syarat at least lah untuk dapat HSK 4 ataupun 5 dan ikut universiti dan dia juga ikut bidang. Ada setengah universiti okey kalau kita sampai HSK 4 pun okey. Ada juga universiti dia requirement dia HSK 5. Dia depends kita tengok juga universiti tu. Tapi untuk tahap prasiswazah dia kena minimum HSK 5 ataupun HSK 6. Yang ni untuk jurusan sains lah. Kalau siapa-siapa nak maklumat yang lebih lanjut berkaitan Hanyu Shuiping Kaoshi ataupun HSK, boleh juga ke laman web Kongzi Institute University Malaya ataupun Pusat Kebudayaan Han Malaysia. Jadi dua laman web ataupun pihak ini akan membantu lebih lanjutlah berkaitan HSK. Okey, tiada asas bahasa Mandarin. Jangan risau. Sebenarnya di China ada banyak universiti yang menawarkan kursus ataupun pembelajaran dalam bahasa Inggeris. Contohnya seperti untuk kursus sains dan teknologi komputer kan, kita ada banyak senarai universiti di sebelah kanan. Ada East China University, ada Ocean University of China, ada Beijing Institute of Technology dan banyak dan lain-lain lagi. Dan kenapa saya highlightkan dalam orange ni, kerana ini antara jurusan-jurusan yang penting ataupun krusial lah pada masa kini. Jadi kalau anda berminat dengan jurusan-jurusan yang tersenarai di sini, anda boleh consider untuk masuk universiti yang mempunyai pembelajaran menggunakan bahasa Inggeris. Okey, ini antara senarai-senarai universiti dan bidang-bidang jurusan. Contoh sains, kejuruteraan bahan, kejuruteraan mekanikal, seni bina, sains biologi,
automasi, kejuruteraan mekatronik, kejuruteraan kimia, kejuruteraan alam sekitar. Ada juga reka bentuk, kejuruteraan pesawat, biotech, bahasa Inggeris pun ada. So pergi China nak belajar bahasa Inggeris pun sesuatu yang unik. Okey, contoh di Northwestern Political University, Xi'an Jiao Tong Liverpool University, Shandong University. Banyak universiti ni menawarkan kursus dalam bahasa Inggeris. Tapi banyak antara Xi'an Jiao Tong Liverpool University banyak menawarkan kursus dalam BI. Kursus ekonomi, kursus elektronik dan maklumat, sains komputer, reka bentuk, banyak. Okay, kewangan, data besar. Tadi kita cakap kan data besar, big data antara subjek ataupun jurusan yang sangat-sangat popular kan. Data besar, bolehlah consider dekat Hangzhou Normal University. Macam tu. So antara yang saya highlight ni, saya link balik dengan tadi jurusan-jurusan popular tadi tu ya. Okay. Okay, perakaunan dan lain-lain lagi lah. Banyak. Okay, persoalan seterusnya adalah kos hidup tinggi tak? Ada beasiswa tak? Mestilah ada beasiswa. Okay, sebelum tu, kos yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran ke China. Dalam setahun tu lebih kurang 16,000 ke 25,000 renminbi. Bukan RM, renminbi, yuan. Kos dia untuk setahun, kos pelajaran saja. Kos penginapan sebulan ataupun bulanan dalam 1,500 ke 2,000 renminbi. Kalau kos hidup dalam 1,000 ataupun 2,000 renminbi. Tapi ini just anggaran ataupun hanyalah anggaran saja sebagai tujuan rujukan. Kos sebenarnya kena ikut juga ke lokasi ataupun ikut juga universiti tersebut. Jadi kalau untuk info lebih lanjut, saya sarankan untuk engage ataupun hubungi universiti dan juga senior-senior yang berada di universiti tersebut untuk mendapat lebih tepat maklumat yang lebih tepat berkaitan universiti ataupun pembelajaran di situ. Beasiswa, okey. Di sini saya senaraikan beberapa sumber yang kalian boleh cari. Contohnya Kementerian Pelajaran Malaysia ada beasiswanya untuk belajar Mandarin ataupun bahasa Mandarin saja. Untuk kerajaan China ataupun CSC, China Scholarship Council, ada menawarkan juga banyak universiti, banyak scholarship, beasiswa, minta maaf. Okey. Ini kerajaan China punya beasiswa, dia ada peringkat nasional. Peringkat nasional itu macam kerajaan China as a whole punya beasiswa. Ada juga beasiswa yang di peringkat kerajaan provins ataupun contoh Hubei, government Hubei province punya beasiswa ataupun government Shandong punya beasiswa. Dia ada ikut juga per province tu punya beasiswa, yang tu kena cari dengan lebih lanjut lah. Selain daripada itu, ada juga universiti yang menawarkan beasiswa untuk pelajar-pelajar mereka atas syarat-syarat tertentu. Contoh macam Hua Chao University tadi, ada juga beasiswa yang fully sponsored, mereka sponsored sepenuhnya. Wuhan University pun ada, Xiamen University pun ada. Ini contoh ya. Dia sebenarnya banyak universiti di China tu memang menawarkan pelbagai jenis beasiswa. Jadi kita kena kalau kita dah tahu universiti mana yang kita nak, kita tengok laman web dan search ataupun tanya senior, memang ada peluang-peluang beasiswa tersebut. Selain daripada itu, ada juga syarikat-syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLC ataupun yayasan daripada syarikat ini yang menawarkan peluang-peluang beasiswa untuk lepasan SPM. Contoh macam Yayasan Sime Darby, macam Petronas, Khazanah. Okay, kita boleh lihat banyak syarikat-syarikat di Malaysia pun dah cuba untuk membawa lebih banyak pelajar Malaysia untuk belajar di China dengan memberi beasiswa. Okey, untuk info yang lebih lanjut boleh ke laman web rasmi yang disenaraikan di bawah, KPM ataupun laman web Yuhua ataupun Campus China. Okey, banyak laman web ni bolehlah pergi mencari peluang-peluang beasiswa yang ada, banyak sebenarnya. Okey. Seterusnya, kita dah tahu semua informasi ni, kita nak tahu juga macam mana kita nak daftarkan, dokumen apa yang kita perlu. Okey, ini antara dokumen yang perlu ada semasa pendaftaran, tapi dia juga tertakluk kepada keperluan universiti itu juga. Tetapi ini adalah dokumen-dokumen yang utamalah. Satu ialah borang permohonan pelajar antarabangsa.
Lepas tu salinan sijil, graduasi, sijil tamat sekolah, slip keputusan peperiksaan tingkatan 4 dan 5, slip keputusan SPM, surat cadangan ni reference letter, surat cadangan. Ada juga kadang-kadang ada juga universiti yang memerlukan pelan pembelajaran di China. Laporan pemeriksaan kesihatan, medical check-up. Laporan pemeriksaan kesihatan ni boleh dilakukan sama ada di Malaysia ataupun di China. Kalau di Malaysia boleh dilakukan di Hospital Tung Shin. Kalau di China, universiti masing-masing akan mengarrange semua medical check-up tu. Selain itu, kena ada juga permohonan kena tunjuk tanda rekod jenayah. Kita boleh pergi ke laman web ni untuk check. Lepas tu sijil kurikulum jika ada, HSK tahap 5. HSK ni depends juga, ada juga universiti yang HSK 4 pun dah cukup. Ada juga universiti perlukan HSK 5. Tapi ni pilihan sendiri. Sebab ada setengah HSK tak perlu buat lagi. Masuk asasi baru buat HSK pun boleh juga. Untuk mereka yang memilih universiti-universiti yang tersenarai di sini, contoh Xi'an Jiao Tong, Beijing Institute of Technology, East China University of Science and Technology, Tianjin Academy of Fine Arts dan lain-lain lagi. Universiti-universiti yang tersenarai ni, kalau anda semua berminat untuk melanjutkan pelajaran di sini dan di bawah syur ataupun disyorkanlah oleh Liu Hua, anda akan dikecualikan yuran pendaftaran universiti. Jadi kalau ada yang daripada anda semua yang berminat dan mahu melanjutkan pelajaran, bolehlah berdaftar melalui Liu Hua ataupun disyorkan di bawah Liu Hua. Okey. Bagaimana pengajaran dan pembelajaran semasa pandemik? Okey, ini antara soalan-soalan yang selalu ditanya juga. Semasa pandemik ni seperti yang dekat Malaysia juga, kita semua menjalani kelas atas talian. Pendaftaran masih dijalankan secara atas talian. Jadi setakat ini yang kita tahu memang semuanya dilakukan atas talian. Untuk info yang lebih lanjut berkaitan perkembangan wabak COVID-19 dan kaitannya dengan bila nak buka sekolah, bila boleh pergi masuk universiti. So semua ini boleh pergi ke laman web rasmi Kedutaan Malaysia di China, web rasmi Kedutaan China di Malaysia ataupun web rasmi Kementerian Pendidikan China. So semua ini akan ada maklumat-maklumat yang berkaitan pandemik ataupun berkaitan pembelajaran semasa pandemik. Okey. Apa yang saya terangkan tadi sebenarnya banyak yang boleh kita cari di laman web Liu Hua. So saya akan terangkan sedikit navigasi macam mana kita nak cari maklumat di laman web rasmi Liu Hua. So contoh kalau kita nak cari universiti, kita boleh cari perkataan Shengqing Daxue ni, bahagian sini ni. Shengqing Daxue, klik situ, lepas tu klik Daxue Jieshao. Lepas tu klik je aksara yang macam ni. Ataupun kalau kita cari jurusan, kita klik yang tadi Shengqing Daxue tu juga. Lepas tu kita pilih show Johnny ni kan, ataupun kursi. Lepas tu search jurusan dan subjek. Ataupun kalau kita cari beasiswa ataupun pinjaman, kita klik dekat Sheng Xue Zixun. Lepas tu kita klik Jiang Dai Xue Jin. Kalau asasi, kita klik juga yang sama tadi iaitu Sheng Xue Zixun. Lepas tu kita klik Yu Ke Ban. Yu Ke Ban ni maksudnya asasi ya. Atau kalau tak nak juga, kalau rasa macam ni, kita sebenarnya boleh tahu translate ni. Saya ada, kalau boleh install macam Google Translate kan, tekan je ni, dia akan tolong translate seluruh web page itu ke dalam BI. Jadi boleh juga menggunakan cara tersebut. Okay. So sebenarnya banyak informasi yang boleh dicari, didapati di laman web Liu Hua berkaitan universiti. Contoh di laman web tersebut juga ada e-bulletin berkaitan universiti-universiti di China, banyak ya. Ada Tsinghua University, ada Beijing Technology, Universiti Likong kan. Okay. Sebenarnya bulletin-bulletin dan dia selalu di-update. Info-info terkini. Okay, sebenarnya kita ada satu video untuk menunjukkan infrastruktur ataupun facilities cafeteria di universiti China.
apa yang kita ingat sebelum ni, tapi sebenarnya realitinya sebenarnya lebih advance atau lebih bagus. Saya rasa ini akan Zihui akan tolong share sebentar lagi. Okey. Kesimpulan era ini ataupun zaman sekarang ialah masa terbaik ya untuk kita melanjutkan pelajaran di China. Atas tadi faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, kita ni ekonomi sangat banyak berkaitan dengan China, banyak peluang pekerjaan. Okay, so sekarang memang waktu terbaiklah untuk kita mempelajari apa yang China ada setakat ni, teknologi terkini semua ya. Lepas tu kami juga ingin menekankan pengajian tinggi yang terbaik tak semestinya sesuai untuk anda, tapi pengajian yang sesuai untuk anda mesti yang terbaik. Maksudnya kita tak perlu mengejar ranking universiti, terlalu mengejar ranking universiti. Kita boleh memilih universiti yang okey, yang okey, fasilitinya okey, guru-gurunya okey, walaupun ranking tak berapa tinggi tapi dia still sesuai untuk kita dan terbaik untuk kita, macam tu. Okey, maksudnya kita kena pilih jurusan ikut minat kita sendiri. Sebab dalam tak kira apa-apa jurusan yang kita ambil, sebenarnya yang penting ialah kita punya usaha dan minat kita yang mendalam terhadap satu dan kita akan cuba buat yang terbaik. Okey. Tapi untuk kita melanjutkan pelajaran ke China ni sebenarnya kita juga ada program persiapan untuk melanjutkan pelajaran. Jadi setiap tahun sebelum pelajar-pelajar di Malaysia terbang ke China, so pihak-pihak Liuha dengan Remik Edu, bekas Siswaza, Persatuan Siswaza dan lain-lain lagi bersama-sama menganjurkan seminar persiapan melanjutkan pelajaran ke China yang dinamakan Kami Menemanimu. Okey, perkara yang dapat dipupuk di pengajian tinggi di China, tiga yang utama ialah ilmu pengetahuan yang profesional, keupayaan belajar sendiri, kemahiran jati diri, kemahiran menyeluruh. Ni memang keyword lah kalau kita belajar dekat China. Jadi tadi awal-awal tadi slide saya cakap kenapa China kan? Saya sudah terangkan banyak dan beri banyak info dan kita cuba untuk fikir balik kenapa tidak China? Kenapa tidak? Okey. Untuk info lebih lanjut, boleh hubungi pihak-pihak Liuha di web rasmi kami, di Instagram, di Facebook, di WeChat. Boleh add kami ataupun telefon kami, email untuk sebarang pertanyaan berkaitan melanjutkan pelajaran di China. Kami sangat mengalu-alukan. Okey, sesi soal jawab. Saya buka sesi soal jawab ni untuk semua. Kalau ada soalan-soalan berkaitan apa yang saya kongsikan tadi ataupun soalan-soalan yang lain, boleh juga tulis dekat ruangan komen. Kami akan cuba jawab. Okey. Bagi tengok. Contoh soalan berkaitan makanan halal ke, kemudahan awam, pengalaman peribadi saya, melancong dekat China, macam mana nak semayang, masjid kat sana, macam mana tips belajar ke. Boleh ya? Just tanya dekat ruangan komen. Okay. Saya stop screen sharing. Okay, ada soalan boleh tanya je dekat tempat ruangan komen. Okey. Terima kasih kepada Atif. Ya, explain-nya sangat lengkap dan penting informasi yang kasih. Jadi sekarang ada masa sikit. Boleh tanya soalan di chat room ataupun you boleh unmute mic terus berbincang dengan kami. Atif, sini ada satu IELTS atau HSK punya soalan. Mungkin you boleh share you punya experience. Basically ialah kalau you mau guna itu pelajaran dengan English, you mau provide IELTS itu test lah. Kalau nak
pergi menggunakan bahasa Mandarin, jadi you mau pergi satu pre-U 1 tahun atau setengah tahun, dia akan ajar nanti fresh share banyak sikit ke tengah itu kantin halal. Oh, kantin halal lah. Okey. Sebenarnya dekat universiti dekat China, memang mereka mempunyai kantin ataupun kafeteria yang halal. Contoh kalau universiti Wuhan University, kami ada dalam 3 ke 4 kantin ataupun kafeteria halal. Tapi dia bergantung juga kepada universiti tersebut. Tapi selalunya kalau universiti itu lokasinya terletak di bandar-bandar besar, selalunya makanan-makanan halal ni senang didapati. Dan selain daripada dalam kawasan kampus sendiri, di sekitar universiti pun ada juga restoran-restoran halal yang ataupun kedai-kedai runcit yang menjual ayam ataupun daging halal, contoh macam tu. Antara tips lah saya boleh bagi kalau nak cari kedai-kedai halal di sekitar universiti ni, cuba berkawan dengan orang-orang international student yang beragama Islam, seperti kawan-kawan daripada negara Arab ke ataupun Indonesia. Mereka ni banyak maklumat dengan kawan-kawan kan, banyak di mana nak cari makanan halal tu ataupun restoran-restoran halal. So sebenarnya senang je untuk cari. So jangan risau bab makanan ni. Sebenarnya dekat China sendiri pun mereka pun ada kaum Cina Muslim sendiri, mereka mempunyai restoran-restoran halal. Jadi tengok itu statistik lah tadi sekarang pada tahun lepas lah, statistik ialah lebih kurang 9,500 kan Malaysian sekarang berada di sana. Saya agak ada 15, at least lah 15% atau 20% lah ialah Muslim belajar di sana. Jadi memang tak payah risau lah, sebab itu kantin ke halal semua pun ada. Kerajaan kami pun ada send murid-murid ke China every year. Mara university ke banyak. Ada lagi soalan? Kalau nak tak nak type pun boleh, kalau nak cakap boleh unmute lah kalau nak cakap, tanya soalan. Tips fasih Mandarin. Tips fasih Mandarin ya. Okey, ni kalau kita belajar bahasa kan, saya secara peribadilah, saya suka belajar bahasa tu dengan melihat ataupun watch Chinese movie ataupun cerita-cerita China. So daripada situ saya akan dengar dan saya tengok subtitle. Saya dengar, saya tengok subtitle. So daripada situ saya akan ataupun tangkap perkataan-perkataan baru yang saya boleh belajar. Itu salah satulah tips. Untuk belajar bahasa Cina ni juga sebenarnya dia perlukan effort sangat banyak sikit. So selalunya untuk kita ingat karakter tu, kita kena tiap-tiap hari set beberapa perkataan yang kita nak berlatih untuk ingat. Contoh macam 5 perkataan ke. So 5 perkataan ni setiap hari ataupun dalam hari ni berapa kali nak tulis. Tulis lepas tu ingat. So dia kena ada constant practice macam tu lah. InsyaAllah dia dalam setahun macam tu boleh fasih. Dia kena ada goal setiap hari tu. Kita nak try ingat berapa perkataan. Selain itu, saya juga suggest untuk banyak berkawan dengan kawan-kawan Cina dan cuba kalau kita dah belajar certain perkataan bahasa Cina tu, kita cuba untuk converse, cuba untuk bercakap. Sebab kalau kita tak bercakap, kita akan tak ada peluang untuk menggunakan bahasa tu. So, bila kita tak ada peluang tu, kita akan cepat lupa. Jadi, kalau boleh tu carilah peluang untuk bercakap, mendengar dan ingat macam tu. Okey, lagi soalan. Itu ada soalan Go Yinghua. Sebab you ada kontrak dengan IPG kan, jadi you mau apply dengan pihak IPG lah. Macam mana kalau you nak further study ke China, memang boleh. As long as you ada itu degree certificate, jadi you boleh apply ke master. Ada tawaran untuk belajar degree major dekat China. Boleh saja. Cumanya kalau kita daripada degree dekat Malaysia,
kita kalau nak masuk postgraduate dekat China, mungkin kita kena ambil HSK dulu lah. HSK tahap 5, at least tahap 5 dan tahap 6. Kita ambil yang tu dulu dan kita akan boleh sambung degree dekat China. Dia depends juga anda nak cari nak sambung degree ataupun major master tu dalam jurusan apa, dalam bidang apa. Kadang-kadang dia tengok universiti, certain universiti dia tak menawarkan jurusan itu. Jadi kita cari universiti yang ada jurusan tu dan apa dia punya requirement berkaitan HSK. Yang paling penting kenapa mereka mau require itu HSK ialah mereka mau confirm lah kalau murid-murid masuk boleh dengar, boleh ikut itu buku apa. Kalau tak boleh dengar, tak faham atau tak faham nampak ke pun susah. Jadi mereka nak buat itu test lah. So tadi macam HSK kan boleh pergi ke laman web Kongzi Institute dan Kebudayaan Han Malaysia. Mereka mempunyai guideline lah yang lebih terperinci berkaitan HSK. Dan maksudnya mereka tu sebenarnya tak ada ujian lain selain dengan HSK. Bidang bahasa Mandarin hanya HSK sahaja. Sebab HSK tu sebagai macam confirmation lah, ataupun asas untuk pelajar ni boleh ikut pelajaran dalam bahasa Mandarin dekat China. Jadi sebenarnya universiti memang perlukan assurance tu ataupun confirmation tu. Jadi memang kita kena ambil HSK dulu dan kita akan bolehlah pilih bidang, contoh bidang bahasa Mandarin kan untuk Nur Izzati. Lagi ada apa soalan? Kalau kita ada degree dalam Malaysia dan nak sambung degree kos lain di China, cara pendaftaran akan guna result SPM atau result ijazah? Mereka akan guna result ijazah. Betul kan Encik Bob? Nak tengok, you boleh email kepada kami lah kalau ada spesifik punya you punya situation, kami tengok macam mana nak tolong lah. Result ke apa ke, you boleh email kepada kami. Jadi kami akan dengan you punya situation, kami boleh tengok macam mana nak tolong. As long as you mau pergi study in China, kami pun tolong lah. Liu Hua ni macam bridge lah antara pelajar-pelajar Malaysia yang nak study dekat China. So boleh apa-apa berkaitan mendaftar ke universiti, boleh bertanya kepada Liu Hua. Tapi untuk ni, tak silap saya dia akan ikut result degree lah, sebab kita itulah result tertinggi kita kan. Jadi kalau kita ada degree dekat Malaysia, kita akan guna result degree instead of result SPM. Jadi Atif, you boleh share you punya experience semasa you belajar di sana, itu course ke khusus ke susah tak? Boleh adapt tak? Sebab saya dulu study dekat Wuhan University, saya ambil course kewangan dan course saya itu dalam bahasa Cina. Sebenarnya dia agak mencabar sebab kalau dibanding course kewangan, kami ada banyak subjek-subjek mathematics. Jadi tahap mathematics pelajar Malaysia dengan pelajar China dia agak ada gap. So dia ada sedikit struggle di situ. Tapi sebenarnya kalau kita ada basic bahasa Mandarin ataupun kita belajar bahasa Mandarin, kita ada asasi dalam bahasa Mandarin. Jadi kesusahan itu akan diminimaliskan lah. Sebab itu pentingnya masuk asasi tu untuk bagi mereka yang SPM, lepasan SPM. Sebenarnya dia punya susahnya lebih kepada subjek maths, berkaitan maths. Yang lain-lain tu just sebab bahasa, tapi bahasa Mandarin tu kita boleh belajar sebelum tu. Okey, lagi siapa ada soalan boleh tanya sekarang sebab hari ini Atif ada di sini.
saya sangat suka belajar dekat China ni sebab banyak peluang untuk travel. Saya suka travel. Jadi contoh kalau dulu saya asasi dekat Beijing Language and Culture University selama setahun. So dalam program asasi itu sendiri, dia ada slot untuk pelajar-pelajar pergi ke provinsi lain untuk melawat. Lepas tu daripada lawatan tu kita tulis karangan macam tu. Jadi dia ada peluang untuk pergi berjalan-jalan lah sekitar China. So saya rasa tu salah satu tarikan yang agak utama lah untuk saya. Sebab dekat China ni sangat besar, so banyak benda yang kita boleh explore dan belajar. Yeah. Will there be online courses this year? Can the school start smoothly? So setakat sekarang semua pembelajaran secara atas talian lah, online. Kita pun masih menunggu announcement ataupun notis rasmi bila kita boleh masuk ke universiti. Tetapi masih boleh mendaftar secara atas talian dan kelas dijalankan atas talian juga. Okay. Kalau tak ada apa-apa, last kali Atif, you ada apa-apa yang dengan share dengan semua audience hari ini? Last word. Last word. Okay. Saya cakap lah pada saya punya perasaan selepas 5 tahun belajar dekat China. Saya rasa saya sangat bersyukur lah sebab berpeluang untuk belajar dekat China. Sebab dia satu pengalaman yang sangat-sangat berbeza daripada orang lain. Kalau kita tahu, banyak kalau habis SPM je kita nak tengok, nak pergi US atau nak pergi Europe kan, nak pergi tempat lain lah kan. Tapi tak ramai yang fikir sebenarnya ada peluang yang sama besar ataupun sama baik itu di China. Dan kita sepatutnya cubalah untuk mencari peluang tu. Dan saya tak menyesal lah belajar dekat China. Just satu experience yang berbeza dan unik yang di mana orang lain tak ada seperti apa yang pengalaman yang saya ada tu. So saya sangat bersyukur lah. Kalau saya juga nak terima kasih kepada semua yang hadir ke sesi perkongsian hari ini, kerana sebenarnya ni kali pertama saya buat perkongsian sebegini. Bolehlah nanti kalau berkesempatan nanti share lah apa yang anda rasa dekat ruangan komen di Liuhua Facebook, apa yang anda dapat, info-info yang adakah kami membantu memberi info yang anda perlu. Jadi ataupun adakah anda nak sesi perkongsian ini lebih banyak lagi pada masa depan, boleh tulis dekat Facebook Liuhua dan let us know lah what you guys think. Okay, walaupun Atif ialah kali pertama share tapi sangat bagus. Jadi saya pun percaya experience you di China akan jadi satu advantage lah kalau you datang balik mau kerja, career ke apa ke. Okay, kalau tak ada problem, tak ada soalan lain, kami akan siapkan seminar hari ini. Kalau ada persoalan lagi, boleh contact kami bila-bila sajalah. Okay. Okay, satu kali lagi terima kasih kepada Atif Khalili Ahmad yang jadi speaker kami. Terima kasih kepada semua. Jadi all the best to you. Thank you.